عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, kita sambung lagi pengajian kita dengan kitab yang lain, yaitu kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-17. Kita sambung pembacaan kita. Saya dah lupa taman yang kita berhenti tu. Hari ini 209. Masalah 209. Masalah 209. Beramal dengan bukan kerana Allah, itu. Okey. Oh, penutup ni. Pagi ini insya-Allah. Selai dua lay aja. Penutupnya. Pengunjung, betul tamat kita ni. Beramal dengan bukan kerana Allah itu ada bermacam-macam darjatnya. Macam mana? Riya ada, ujub ada, takabur ada, gila dunia ada, gila harta ada, macam-macam darjatnya. Kalau bukan kerana Allah lah. Tapi apa saja kita amal mesti kerana Allah, kerana ini perintah Allah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan kamu tidak disuruh, tidak diperintahkan melainkan beramal, beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mukhlisin lahuddin, dan kerana agama, jangan kerana lain. Tapi kalau yang kerana lain itu adalah kerana dunia, kerana harta, kerana megah, kerana pangkat dan sebagainya. Baca senang. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya nama? Ihya Ulumuddin, nama kitab yang dikarang olehnya, yang paling masyhur ialah Ihya Ulumuddin. Ketahui olehmu bahawasanya pembinasaan yang mencampuri bagi ikhlas itu setengahnya nampak terang. Yang keikhlas itu nampak terangnya, ada masanya nampak kita terang terang penuh. Gunakan perkataan-perkataan yang bombastik, manifestasi, supaya orang puji dia, orang kagum dengan kehebatan kebenaran kata dia. Macam gunanya, supaya orang tengangi dengarnya. Itu salah satu daripadanya. Itu nampak jelas, terang, nak dipuji dia orang. Fenomena, lagi apa? Paradigma, lagi? Manifestasi dan sebagainya, supaya orang tenang dengarnya. Gunakan perkataan-perkataannya hebat-hebat. Kata orang putih, bombastik, supaya orang kagum dengan kehandalannya tu. Pokoknya dia pun tak tahu apa maknanya. Itu kata Imam Ghazali ya. Banyak no. Pembinasaannya yang mencampuri bagi ikhlas itu. Setengahnya nampak terang, tengahnya nampak bangga je dia ya. Atau dia minta imbuhan, minta upah, bagi syarat. Kalau bukan ikhlas tu. Kalau kamu nak aku datang ajar kamu mesti bagi aku sekian banyak. If you want me to come to teach you, you must give me this much as well. Otherwise I'm not going to come. Ada tak sekarang ni orang meletakkan harga dirinya? Ada. Banyak betul. Tambah alim-alim, ulama-ulama ni begitulah. Banyak meletakkan harga diri dia. Nak kena datang, bagi kan. Kalau aktif pun kau bagi banyak dia, apa salah ulama bagi banyak dia? Itu alasan dia.
Macam mana tu Ustaz? Ya. Macam mana tu? Letak harga orang banyak-banyak ribu-riban. Tak ada, bukan ikhlas. Tak ada dapat pangkat ikhlas. Kalau nak banyak tu nanti akan harga. Never put a price on yourself. Nak bagi, tak nak bagi tak apa. Rasulullah tu ada minta harga kan? Ada kan Rasulullah minta harga? Ada minta duit minyak? Ada minta duit tempat tidur? Ada? Minta hotel ada? Kalau dia itulah cara dulu, tak sampai Islam kepada kita. Mereka dulu betul-betul berjuang kerana Allah, minta kerana Allah, apa saja kerana Allah. Tapi tak dapat apa-apa. Jadi terang, banyak terang dia. Nampak terang dan setengahnya tidak terang. Ada tengah tak terang. Pura-pura aja, ada ke? Setengahnya terang, setengahnya tak terang. Dan setengahnya dhaif, dhaif itu lemah. Tak orang nampak. Setiap boleh herti perselisihan, boleh herti perselisihan segala darjat pembinasaan itu pada terangnya dan tersembunyinya. Karena ada darjat tu antara terang dan sembunyi itu ada aja. Kita tak tahu. Melainkan dengan umpama yang dan misal. Ada misal baru boleh kita tahu. Terang ke dah, ikhlas ke dah. Umpama dan misal, maka yang lebih terang pengacau ikhlas ialah riak. Nombor satu riak lah. Riak tu pun ya, buat atau tinggalkan satu ibadah bukan kerana Allah. Itu riak namanya. Riak ni kata Nabi apa? Syirik kecil. Syirik tu, syirik kapio. Tapi riak tak ada kapio, dia syirik kecil. Syiriknya kecil, tapi dosanya besar. Siapa nak? Itu riak. Membuat atau meninggalkan apa-apa ibadah bukan kerana Allah. Buat bukan kerana Allah, riak. Tinggalkan bukan kerana Allah, riak juga. Kalau aku pakai sorban, kata nama aku Pak Haji pula. Dulu nama aku Pak Haji, aku tak nak pakai sorban. Riak dia. Aku pakai tudung, kata nama aku Ustazah pula. Riak tu. Langsung tak pakai tudung. Terbongi aja. Tahu terbongi? Tak pakai tudung. Itu riak tu. Takutkan riak adalah riak. Dan riak itu adalah syirik kecil. Syirik itu ada 4 tau tuan-tuan dan puan. Yang pertama syirik jali, syirik yang terang. Nampak di kita dia nyembah lembu, nyembah matahari, nyembah patung, syirik jali namanya. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kita tak tahu. Dia pun tak tahu kecuali kalau dia ada ilmu. Itu syirik khafi. Contohnya dia pangkat besar. Dipanggil dia untuk merasmikan satu majlis, dia pun datang. Dia tengok yang hadir tu, nampaknya ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Nak ambil hati semua daripada katanya lah. Semua agama adalah baik. Syirik tu, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Menyamakan Islam dengan Kristianiti, syirik. Menyamakan Islam dengan Hinduism, syirik. Menyamakan Islam dengan Buddhism, syirik. Itu syirik khafi namanya. Kafir juga. Yang ketiga ini syirik kecil, syirkul asghar. Kata Arabnya syirkul asghar, syirik kecil. Asghar tu kecil, syirik tu syirik lah. Syirkul asghar, syirik yang kecil. Kata Nabi, aku yang aku takut untuk kamu lebih daripada aku takutkan kamu ialah syirik kecil. Dia tanya sahabat, apa itu syirkul asghar ya Rasulullah? Jawab begini, riak tu, riak tu syirik kecil. Dia tak kafir, tapi berdosa besar. Dia bukan kafir tapi berdosa besar. Siapa nak angkat tangan? Itu syirik kecil ya. Jadi syirik kecil apa? Riak lah. Dia buat itu bukan kerana Allah. Yang keempat, syirik yang harus. Ini dipertikaikan oleh banyak ulama. Mana dia syirik harus? Syirik itu berdosa. Tapi ada ulama mengatakan harus. Harus itu artinya dibuat dan tinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Contohnya dia semayang kerana takut kena neraka. Dia bernawar kerana hendakkan syurga. Itu syirik itu, takut kena neraka, hendakkan syurga itu syirik itu bukan kerana Allah. Tapi syirik itu sebagai syirik kecil ya? Syirik yang harus. Bukan syirik kecil pun, syirik yang harus.
Tadi banyak ulama katakan mana ada haru-haru syirik. Ada ulama kata betul, ada ulama yang menetapkan itu sebagai syirik yang harus. Jadi 4 syirik tu. Yang keempat tu banyak pertikaiannya. Tapi yang 3 tu tak ada pertikaian, semua setuju. Syirik jali semua setuju. Nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah lembu, nyembah gajah. Itu syirik jali, syirik yang nyata, yang terang. Yang kedua syirik khafi yang tadi, menyamakan Islam tu dengan agama yang lain. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga syirik kecil tadi, riak. Yang keempat tadi ada pertikaian ya. Jangan ada syirik pun sebenarnya. Apa-apa syirik pun jangan ada syirik. Syirik harus untuk sah. Kalau nak biar semata-mata kerana Allah Ta'ala. Jangan kerana lain-lain daripada itu. Jangan ada tujuan lain daripada kerana Allah Ta'ala. Maka yang lebih terang pengacau ikhlas itu ialah riak. Misalnya adalah syaitan itu dimasukkannya satu bala. Syaitan tu datang ke bala. Bala tu kemalangan, bencana, musibah. Dimasukkannya satu bala ke atas seseorang yang semayang. Semacam mana ada ia nama orang yang ikhlas. Semacam mana ada ia nama orang ikhlas di dalam sembahyangnya sekalipun, walaupun dia ikhlas. Iaitu dalam ia sembahyang itu terpandang kepadanya ia sedang sembahyang oleh satu jemaah atau orang yang datang kepadanya, ia pun berkata dalam hatinya pada masa dia sembahyang itu, elokkan sembahyang kamu tu. Orang nak tengah nak tengok tu, elokkan sembahyang tu. Lama sikit rukuknya, lama sikit iktidalnya, lama sikit berdirinya. You tengok dia orang. Itu dah tadi udah korang ikhlas. Itu riak tu. Faham ke ni? Contohnya orang tak ada imam. Pagi dia Ustaz Ibrahim jadi imam. Sebelum naik pergi depan imam. Ini contohnya kan. Cadang-cadang nak baca inna ataina aja. Tengok belakang, mufti ada, qadi ada, wakil rakyat ada, menteri ada. Kamu baca inna ataina. Tak ada salib. Terus baca surah Yasin dalam mulai sampai habis. Itu riak. Faham ke ni? Mula-mula dia ikhlas kerana Allah. Tapi kalau dia tengok belakang tu imam ada, menteri ada, mufti ada, qadi ada, pengulu ada, DO ada. Kau baca inna ataina tak salib pula. Terus baca surah Yasin dalam mulai sampai habis. Itu riak tu. Itu riak di tengah semayang tu. Ikhlas ni dia mesti sebelum kita buat, masa kita buat itu dan selepas kita buat tu mesti jalan sampai mati ya. Kalau tak ada jadi ikhlas. Kita pondok ni. Katakanlah Tuan Haji Nazlan ni dia menguruskan pondok ni. Mesti sebelum ada pondok ni dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Sedang dia mengurus ni ikhlas kerana Allah. Lepas tu dah tak ada pondok tu dia tak ada ungkit-ungkit balik. Kerana tu pondok tu aku dulu buatnya kita tak ada jadi pun kata. Dah kau habis ikhlas. Dia nak sebelum, sedang berlaku dan selepas itu sampai mati. Tak diungkit-ungkit. Itu namanya ikhlas. Bukan senang tu. Macam saya ngajar orang itu ke? Sebelum ngajar ikhlas semata-mata kerana Allah. Tengah ngajar ikhlas semata-mata kerana Allah. Lepas ngajar jangan cerita-cerita pada orang. Itu pondok tu aku boleh betul. Kalau tak ada aku dia bukan ada ilmu. Aku datang ngajar. Itu dah habis ikhlas. Bukan senang nak ikhlas kan? Nyakap pun senang, ikhlas. Tapi nak mengamalkan payah. Nak sampai mati ikhlas tu. Itu payah tu. Riak tu itulah yang membinasakan sifat ikhlas. Jadi elokkan sembahyang kamu kata ini macam ni contoh tadi ya. Dia boleh sembahyang tengah malam. Contoh lah saya juga contoh dia saya lah. Bangkit tengah malam. Semayang tahajud. Tengah semayang ada orang telefon. Datang anak saya angkat telefon. Kata apa? Abah tengah semayang. Saya dengar tu. Dalam hati saya apa? Baru kamu tahu. Aku kira apa mengkoloh. Aku semayang tahu. Faham ke ni?
Komen aku mengkoloh ke? Aku mayang tahu. Dalam hati tu. Engkau boleh siapa? Orang tak tahu, siapa tak tahu. Dia je yang tahu. Allah je yang tahu. Itu ikhlas lagi ke dah? Tak ada ikhlas dah. Jadi macam itulah. Jangan rasa bangga dengan apa yang kita lakukan tu. Buat semata-mata kerana Allah Ta'ala ya. Kalau tidak, itu tak ada ikhlas namanya. Itu tengah semayang. Jadi kita elokkan semayang kamu. Elokkan semayang kamu supaya dilihat oleh orang yang hadir itu dengan pandang kehormatan dan bagus. Orang tahu dia bagus semayang. Itu yang lama menurut sujudnya. Punya lama sujudnya. Orang ingat dia dah mati. Orang tengah sujud. Yang lama. Nunggu dia bangkit dari sujud nak duduk tayar akhir. Tak duduk. Sujud. Lama-lama. Orang ingat dah mati agak aneh kan. Elok dia bagi sujud lepas tu. Itu pula. Ngapa dia buat apa itu? Kita tanya dia tahu lah. Jangan kita tuduh-tuduh. Dia dalam hati kita, dalam hati dia kita tak tahu. Hanya dia yang tahu. Allah yang tahu. Dia dan Allah saja yang tahu. Itu ikhlas ya. Senang tu. Itu kata. Elokkan sembahyang kamu supaya dilihat oleh orang yang hadir itu dengan pandang kehormatan dan bagus. Tiada dilecehnya kamu. Dan tiada dicacinya. Ia pun lalu khusyuk semayangnya. Pejam macam mata. Tak ada noleh ke kanan. Khusyuk ya. Segala anggota dan tidak bergerak. Tidak bergerak rupa kaki tangannya. Dan elok rupa semayangnya. Maka ini riak yang zahir. Yang tiada sunyi daripada yang demikian itu. Daripada orang-orang yang muhtadi. Orang yang baru nak belajar ibadat. Orang nak belajar taat. Muhtadi tu orang permulaan. Orang tadika. Daripada muridin tu orang yang menuntut sesuatu, menuntut kerajaan Allah. Yang murid. Tahu murid? Murid tu pun menuntut dia dah. Menuntut apa? Menuntut kerajaan Allah. Itu murid. Kita nak ramai-ramai ni muridin lah ni. Muridin kita semua menuntut kerajaan Allah Taala. Darjat yang kedua, yang pertama tadi. Yang kedua iaitu seorang yang beramal itu herti ia akan bala yang tersebut. Dia tahu benda tu dan berjaga ia daripadanya, maka jadilah ia tidak menurut syaitan. Dia tak ikut syaitan. Dan tiada berpaling kepadanya. Dan berkekalan ia dalam semayangnya. Demikian itu. Tiba-tiba sudah dicelahi oleh syaitan. Masukkan balanya daripada jalan kebaikan. Pula dengan tiada sadar dia tu. Iaitu berkata dalam hati orang yang semayang tu, kamu itu hai diriku. Dengan mudah dia hai kamu tu, diri kamu tu orang yang diikuti orang. Orang ikut kamu jaga baik ya. Kamu ni ustaz, orang ikut kamu benar. Ada dulu tak ada salah dia tu. Kamu tu diikuti orang katanya. Kamu itu hai diriku, orang yang diikuti orang dan dipandang orang kepada kamu, dan barang apa yang kamu perbuat akan dia boleh memberi bekas. Orang apa yang kamu buat orang ikut kamu. Memberi bekas dia daripada kamu. Dan boleh kamu diikuti orang, maka jadilah kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala amal mereka. Dapat pahala amal mereka itu jika kamu buat baik-baik, dan dapat dosa atasmu jika kamu buat tak baik. Kalau kamu buat cincang-cincang dosa, kalau kamu buat elok dapat pahala. Maka buat amal kerana baik-baik di hadapannya, mudah-mudahan diturut orang akan dikau. Orang tengok kamu tu khusyuk, mudah-mudahan orang ikut kamu, khusyuk kamu tu diikut orang. Dia pun tak gerak aja. Sebenarnya itu merosakkan ikhlas dia. Kerana bukan kerana betul-betul kerana Allah. Kenapa? Nak tunjuk pada orang. Dia orang ikut dia. Ikut dia khusyuk, ikut dia tetap anggotanya. Jadi bukan kerana Allah. Patutnya apa saja itu buat semua kerana Allah. Ini tak ada. Dia suruh orang akan dikau pada khusyuk dan elok ibadat. Maka ini lebih halus. Ini lagi halus ya. Payah nak mengelakkannya. Lebih halus daripada yang pertama tadi. Padahalnya terpedaya dengan dia oleh yang terpedaya. Dan juga nafsu riak. Ada riak sikit tu.
yang membatalkan ikhlas. Habis tak dapat pahala ikhlas dah. Cuma macam itu tak ada dosa lagi. Tapi tak ada pahala ikhlas. Ikhlas ni ada pahala tau. Kalau tak ada macam itu sudah tak ada pahala ikhlas lah. Dah ada dicelah oleh syaitan. Macam kabur-kabur lah, mungkit kebaikan kita. Mengungkit kebaikan dia. Aku boleh nolong dia tu kena. Dia jumpa satu orang. Memang dia tolong dia tu. Merekamkan dapat satu koja. Dia pun dapat koja. Bila jumpa orang lain, oh, itu dia tu aku rekamkan. Tak dapat koja pun. Itu dah tak ada ikhlas tu. Jangan dibangkit-bangkitkan semula kebaikan kita kepada orang lain. Kalau dah hilang ikhlas. Bermula darjat yang ketiganya, ini yang kedua tadi ya. Yang pertama tu nampak terang. Yang kedua, yang kejap ni tak nampak. Di tengah semayang. Semayang kamu elok. Khusyuk. Dia orang kata kamu tu baik. Orang kata kamu tu apa? Orang khusyuk. Yang kata orang kamu tu ibadah ikhlas. Sebenarnya tak ikhlas dah. Rosak ikhlas tu. Ini yang ketiga pula. Bermula darjat yang ketiganya iaitu terlebih-lebih halus. Lagi halus. Yang ketiga ni. Terlebih-lebih halus daripada yang dahulu-dahulu tadi. Iaitu bahawa diujinya dirinya pada yang demikian itu. Dan ingat ia bagi tipu daya syaitan. Dia ingat syaitan sentiasa nipu. Dia ingat tu. Tipu daya syaitan. Dan tahu ia akan tipu daya syaitan dengan beramal amal yang tidak dilihat oleh orang. Orang tak tahu dia buat seorang je. Dan dilihat bagi orang itu ialah, yang dilihat oleh orang itu ialah apa? Ialah sebenar-benar riak. Rupanya dia riak. Jangan riak tu, dia takut ke riak, dia riak. Dan tahu pula ia akan bahawasanya ikhlas pada keadaan sembahyangnya dalam apa? Khulwah. Ya, khulwah tu dia bersendirian, dia dengan Allah aja. Halwat. Ada dengan kata halwat tu tak? Khulwah lah. Halwat tu dia antara dia dengan Allah, bersunyi-sunyian dengan antara dia dengan Allah aja. Dan khulwah itu ya, seumpama sembahyangnya di dalam orang banyak dan malu dia daripada dirinya, daripada Tuhannya. Dia tahu malu dia dengan Tuhan, dia malu dengan Tuhan. Itu yang halus tu. Rupanya elok lagi ya. Bahawa dia khusyuk. Kalau tak khusyuk, dia malu ke diri dia tu. Jadi dia pun cuba-cuba khusyuk tu betul lah di dalam sembahyangnya, kerana nampak orang akan khusyuknya. Orang menampak dia tu pejam mati ya. Padahal sembahyang pejam mati apa hukumnya? Makruh. Jangan pejam mata. Kerana mata tu kalau pejam lagi nampak, lagi pejam lagi nampak, lagi pejam lagi nampak. Ya keda. Nampak aja kalau pejam mata. Kalau buka tak nampak tu, mata tu mesti tengok di mana? Tempat sujud saja. Jangan tengok ke lain, jangan guna berkata, jangan tengok ke langit dan sebagainya. Kalau dia tak ada khusyuk lagi. Itu khulwah ya. Mana gede? Dalam sembahyang kerana nampak orang akan khusyuknya, itu lebih daripada adatnya. Maka ia pun sembahyang di dalam khulwah, dalam di antara dia dan Allah saja. Dan tempat tak ada orang melihat dia. Dia tahu orang tak ada. Dia sembahyang tempat orang yang tak ada. Maka dielokkannya sembahyangnya sebagai kehendaknya dan disukanya mahu memperbuat di tengah orang tadi. Dia tak suka main tengah orang, dia jauh-jauh dengan orang ya. Maka ini pun daripada riak juga. Kerana dia nak berjauh-jauhan. Kenapa? Supaya jangan tengok dia orang. Supaya orang tak ada tahu dia riak. Itu riak lah tu. Kerana takut riak lah tu. Di dalam hati orang tu tidak. Mana ke dia? Yang tersembunyi dan payah nampaknya tu. Kerana mengelokkan sembahyang dalam tempat yang sunyi, tak ada orang supaya elok dia. Bila sembahyang di dalam orang itu tidak farik. Tidak farik itu tidak apa? Tidak berpisah dengan kebenaran. Maka antaranya dan antara pada riaknya, tadi menunjukkan riak itu. Maka yang sebenar-benar ikhlas itu bahawa adalah sembahyang itu dilihat oleh
orang atau binatang. Nah, biarpun binatang pun biar sama ada sama juga. Jangan apa yang farik antaranya. Jangan ada yang menghalang dia daripada Allah. Dia dan Allah aja kan. Nah, jangan ada yang boleh menghalang dia antara dia dengan Allah. Saya ingatkan Allah aja. Nah, bermula darjat yang keempatnya tu lebih lagi tersembunyi. Yang ketiga itu sembunyi dia. Tak sedar. Kecuali kalau dia seruan tak ada riak lagi, tak ada apa hilang ikhlasnya. Dia nak sedar betul. Dan yang keempat ni lagi tersembunyi, lagi payah nak mengelakkannya. Bermula darjat yang keempat lebih lagi tersembunyi dan lebih sangat halusnya, iaitu dipandang orang pada seorang yang ada ia di dalam semayang. Maka lemah syaitan berkata, syaitan tu lemah berkata kepadanya, hendaklah kamu khusyuk kerana dilihat orang akan kamu. Orang tengok kamu tu, khusyuklah kamu. Jangan ingat ke lain. Jangan nolih ke kanan, jangan ngangguk-ngangguk. Kerana orang melihat akan kamu. Kerana diketahuinya yang demikian itu daripada tipu syaitan. Dia tahu syaitan menipu itu, dia tahu. Dia tahu, tapi kadang-kadang dimasuk juga syaitan dalam hati dia. Dia tahu itu tipu daya syaitan tu. Maka dia masuk oleh syaitan daripada celah-celah yang lain pula. Kepada pula itu berkata dia, tafakur, fikir. Tafakur tu fikir. Tafakur kamu pada kebesaran Allah. Teringatkan Allah tu maha besar, Allah tu maha agung dan kemuliaannya. Dan ingat kamu akan berdiri kamu tu di hadapannya. Ingat kamu tu berdiri di depan Allah. Jadi jangan tak tentu hal yang begitu. Dan malu kamu akan Tuhan daripada dilihatnya hatimu. Kalau Tuhan nampak apa dalam hati kita, kalau tak khusyuk Allah nampak. Kalau kita ingatkan dunia, Allah nampak. Ingat tu, apa saja dalam hati kita Allah nampak. Dia sedar semua tu. Itu orang ahli sufi dia macam tertipu ni. Dia sedar tu. Tafakur kamu pada kebesaran Allah dan kemuliaannya, dan ingat kamu akan berdiri di hadapannya, dan malu kamu akan Tuhan daripada dilihatnya hatimu. Allah nampak dalam hati kita. Lalai, jangan lalai. Maka orang semayang itu pun dihadirkan hatinya, dihadirnya semuanya itu dalam hatinya, dan tetap semua anggotanya padahalnya sangkanya ialah apa? Ialah ain ikhlas. Itulah dia ikhlas bahkan ialah ain tipu daya. Rupanya dia terperaya nak catat juga. Ain tipu daya dan makar syaitan, artinya pengaruh syaitan lah. Kerana khusyuknya itu dia kalau adalah ia kerana pandangnya kepada, kalau dia khusyuk kalau adalah ia kerana pandangnya kepada kebesaran Tuhan, nescaya adalah ini lintasan tidak berlekangan dengan dia pada tempat ada yang lain, tempat ada yang lain dan tak ada orang. Tak ada orang. Kalau ada orang dia lain ceritanya. Tak ada orang lain ceritanya. Maka muraqabah tu artinya hati yang dekat dengan Allah. Muraqabah hati pada satu waktu serta tak ada satu waktu lain. Dia ingat satu waktu dia ingatkan Allah, waktu yang lain tak ingatkan Allah. Itu muraqabah satu waktu tak ada muraqabah. Serta mana kedai muraqabah tu? Serta tak ada satu waktu. Dia hilang muraqabahnya mana? Maka muraqabah atas di baris. Maka muraqabah hati pada satu waktu, serta tak ada satu waktu itu tak ada muraqabah pula, tidak memberi faedah ia jikalau tidak berkekalan. Kalau tak berkekalan tak ada faedah. Kadang ingat, kadang tak ingat, kalau lupa, kadang itu tak berkekalan. Bukan muraqabah nama, bukan khusyuk nama itu.
Bertindak berkekalan dia sekalian ahwal semuanya. Maka orang yang sejahtera daripada segala bala ini bahawa adalah lintasan itu daripada barang yang dimesrakan di dalam tempat sunyi, di dalam sunyi saja, seperti yang dimesrakan dalam orang-orang serupa aja patutnya. Dia seorang-seorang semayang serupa dengan orang ramai serupa. Jangan ada beza. Kalau dengan orang ramai punya health kosong, kalau dia seorang tentu boleh orangnya. Jangan. Dia nak sama aja, itu baru ikhlas. Atau dimesrakannya di dalam orang-orang dan tidak ada hadir lainnya. Tidak ada lainnya itu sebab pada hadir barang yang dilintaskan hatinya. Semacam mana tidak ada hadir binatang sebab bagi demikian itu. Maka selama ada farik, sudah ada perpisahan, farik itu mufarakah ya. Semula tidak ada farik, tak ada beza. Pada segala ahwalnya halah. Ahwal tu hal-hal. Kalau satu hal, kalau banyak ahwal ya. Pada ahwalnya antara hadapan orang dan hadapan binatang, maka tidak keluar daripada syirik khafi. Tak ada syirik khafi, tak ada riak. Kalau dia tak ada keluar ya. Jangan ada beza. Orang ramai apa orang bicu dia sembahyang, dia seorang orang bicu juga. Itu yang keempat tadi ya. Lagi halus, kita tak sedar. Kecuali kalau dia betul-betul sampai habis, dalam mula sampai habis, tak ada kejap-kejap khusyuk, kejap-kejap lupa. Baik. Kemudian masalah lagi, last sekali. 210. Beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukumnya? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, ketahui olehmu bahawasanya amal itu apabila tidak ada ikhlas kerana Allah Ta'ala, ada Allah, bahkan bergaul amal itu dengan riak, ada riak dalam amal itu atau bahagian-bahagian nafsu, maka telah bersalah-salahan ulama. Ulama semua tak ada bersependapat. Bersalah-salahan ulama pada yang demikian itu. Adakah ia dapat pahala atau dapat siksa? Mana dapat? Pahala ke siksa? Dapat pahala ke dapat dosa? Itu ada ulama kata dapat pahala, dapat juga. Kata ulama kata tak ada. Dapat pahala atau siksa atau tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa sesuatu sama sekali. Apa tak dapat? Sia-sia tu. Maka bermula orang yang beramal semata-mata riak itu, kalau betul-betul semata-mata riak, kalau mula sampai habis riak aja, itu memang tak ada pahala lah. Semata-mata riak ya? Maka iaitu berdosa semata-mata. Memang tak ada pahala, dosa je banyak kan. Dan mula sampai habis riak aja, tak ada habis, itu dosa. Sudah berdosa. Semata-mata riak itu maka iaitu berdosa semata-mata, dan ialah sebab murka Tuhan, dan azabnya, dapat azab Allah, dapat siksa dari Allah. Dan ada pun orang yang beramal dengan ikhlas kerana Allah itu, maka ia sebab bagi pahala. Kalau ikhlas macam-macam pahala aja, tak ada campur riak, tak ada campur ujub, tak ada campur takabur, itu pahala sampai habis ya, mula sampai habis. Dan bermula amal yang bercampur, kadang-kadang riak, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riak, kadang-kadang ikhlas, itu bercampur ya. Yang bercampur dan berhimpun dua kasat tadi, ada kalanya ikhlas, ada kalanya riak. Iaitu qasad wajhullah, dia ingatkan Allah saja. Itu wajhullah. Dan qasad dunia, ada katakan dunia, maka zahir pada segala hadis menunjukkan tiada pahala baginya. Tak ada pahala lah, sia-sia lah. Dan pada aku catat amal jadi bukan itu, boleh aku terangkan satu-satunya, iaitu ditilik kepada kadar buat kuat, pada kadar kuat pemimpin dan pembawa campuran nafsunya. Saya gugur amal itu tiada berpahala dan tiada berdosa. Tak ada yang sia-sia, pahala tidak, dosa tak dapat apa-apa. Tak ada berdosa dan tak ada pahala.
Dan jika ada pembawa riaknya itu lebih kuat daripada amal solehnya, dia riak lebih kuat daripada ikhlasnya, maka amalnya itu tiada berfaedah serta mendatangkan mudarat, dapat dapat dosa lah. Mudarat dapat siksa. Serta mendatangkan mudarat dan mahu ia kena siksa. Memang kena siksa lah. Kerana dia lebih kuat riaknya daripada ikhlasnya. Dia disiksa. Tengok mana kuat, riak ke ikhlas. Kalau sama banyak, tak ada pahala, tak ada siksa, sia-sia aja. Kalau banyak riak, siksa banyak, ya? Dosa banyak. Maka amalnya itu tiada berfaedah serta mendatangkan mudarat. Mudarat itu apa? Kebinasaan bagi dia lah. Mendatangkan mudarat dan mahu ia kena siksa. Sungguh juga siksanya lebih ringan, walaupun itu ringan sikit siksanya kerana dia ada ketika dia ikhlas. Sungguh juga siksa lebih ringan daripada siksa amal semata-mata kerana riak. Kalau semata-mata riak aja itu memang kena siksa lah. Kalau campur, mana yang dia tak riak tu, mana yang dia ikhlas dapat pahala, mana yang dia riak dapat dosa. Tapi mana lebih? Tak tahu mana dia. Pula kita lah kejam. Lebih riak ke lebih dah. Itu dah. Itu nabinya. Alhamdulillah ala at-taman, juzuk yang ke-17. Taman tu tidak habis. Juzuk yang ke-17 ini serta diiringi dengan juzuk yang ke-18. Akan datang kita yang ke-18 ya. Awalnya iaitu abwab sifat al-jannah. Cerita syurga. Juzuk ke-18 jadi syurga je. Kita baca itu tidak, wallahualam, saya tak tahu. Kita pulang kepada tuan-tuan dan puan. Nak baca 18 ke atau nak baca kitab lain ke, kita pulang. Saya ikut aja. I am at your service. It is all up to you. Jadi jika kena bincang lepas ni apa nak baca kitab ke tak. Apa atau kitab lain nak baca ke, terpulang kan. Banyak apa cerita banyak. Hari yang kita bincang hari saya ni kita nak askar yang ini kita nak sambung, kita ada peruntukan dia. Kita beli 30 buku ni kan, percuma. Kalau sambung per 18 untuk lain ya. Dia 18 kan? Mengenal sifat syurga, mengenal sifat syurga, sifat neraka dan iman. 18. Jadi kita boleh peruntukan ada. Jadi saya uruskan beli 34 buku ni. Saya uruskan. Maknanya kita baca juzuk 18. Saya ikut je. Ustaz ada cadangkan apa-apa? Tak ada. Dulu je dia kata suruh baca hadis 40. Itu dah al-askar telah dengan Tapi itu bukan cadangan dia bukan dia arahannya. Cadangan Ustaz Alim je. Kalau kita nak baca yang lain, bacalah. Pulang. Saya ni sambung daripada apa tu 18 18 tu sambung ke 17 lah. Cerita tentang syurga, cerita tentang sifat-sifat syurga dan iman dan sebagainya. Juzuk 18. Pulang. Keputusan dia dia uruskan beli 30 buah buku. terima kasih. Percuma. Ya. Duit sebelah buku. Terima kasih. Baik. Jadi kita baca yang ke-18 ya. InsyaAllah. Kalau tak padam. Kalau ustaz ni tak padam lah. Kalau padam, carilah ustaz lain. Banyak ustaz-ustaz yang ngajar. Bukan Haji Ibrahim je boleh ngajar. Baik, sekian dulu sebelum saya tutup. Ada siapa-siapa nak ulas? Ya, sila. Ustaz, saya nak tanya sebab saya ada tengok satu live kepada Ustaz daripada Kedah ni. Berkenaan dengan masa sekolah ni, ada yang bunyi semua, ada yang bunyi macam-macam ni. Katanya, panas semayang orang tu. Maknanya dia berdihan sepanjang masa.
Mula sampai akhir. Lepas tu kalau dia sesemua, seolah-olah mengadakan ada tak tunggu sesemua dia. Itu bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi. Bunyi tak? Macam-macam lah. Jadi saya dengar daripada live tu dia kata batal sebenarnya Allah. Kalau bunyi lain daripada Quran memang batal ya. Sebab kalau dia kata kalau mesti jadi macam tu mengeluarkan bunyi itu pun batal. Saya tengok dalam live tu. Saya pun tak ingat Ustaz Iman itu. Tapi kalau kita tak saja-saja macam benda dengan imam memang Kalau kita berkata sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan semayang, memang batal. Itu dah terang lah ya. Contohnya kita nak bangkit dari sujud tu, sakit lutut tu, aduh, batal tu. Itu ada. Walaupun tak sengaja. Tapi kalau saya kat bunyi-bunyi sengah ke itu, mana katakan batal? Dia memang sengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana katakan batal? Dia memang aku itu penyakit dia. Bagi saya tak batal lah. Itu bagi saya. Bagi dia adalah pendapat dia ya. Jadi itu tengok keadaan. Jadi tak boleh kita bagi jawapan yang tepat. Terpulang kepada keadaan dia tu. Dia cakap tu betul-betul sengaja ke tidak kan? Kalau dia memang ada penyakit, dia tak ada batal. Kalau tidak, saja-saja memang batal ya? Okey. Lagi? Daddy. Ya. Daripada kitab ni banyak sangat yang saya rasa hati saya lalai dalam solat. Jadi bagaimanakah untuk meningkatkan kualiti solat kita? Khusyuknya selalu lalai. Itu soalan yang saya payah nak jawab. Kerana saya pun tak khusyuk. Mana jawab dia? Saya pun tak khusyuk. Kadang-kadang 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Itu sebab dalam Islam ni ada penyelesaiannya. Kalau ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4 jadi ke 3. Tambah lagi satu. Itulah ya. Jadi yang kedua hendaklah faham makna. Apa yang kita baca tu faham maknanya. Dalam solat tu faham makna. Paling komannya Fatihah faham. Ayat yang pendek-pendek yang senang-senang tu tahu maknanya. Dan kemudian tasbih rukuk tahu maknanya. Subhana rabbiyal azim tahu maknanya. Masa kita i'tidal sami Allahu liman hamidah tahu maknanya. Itu baca Rabbana lakal hamd tahu maknanya. Bila kita tahu makna khusyuklah. Kalau tak tahu makna kan sebab orang nyanyi lagu ni ustaz lah nyanyi pandai ada makna tak tahu. Gitulah. Ya. Nyanyi lagu ustaz pandai, saya pun pandai nyanyi. Ya Allah yang geli kahit apa tu ya. Siapa yang tahu, saya pun tak tahu. Jadi kena tahu maknanya. So korang-korangnya bacaan-bacaan yang biasa tu tahulah maknanya. Kita rukuk subhanallah azim tahu maknanya. Sami Allahu liman hamidah tahu apa maknanya. Kita sujud subhanallah a'la wa bihamdi tahu apa maknanya. Kita tahiyat tahu apa maknanya. Barulah kita sedar ya bahawa itu kita tengah sembahyang. Kalau tak tahu mana tak sedar. Macam orang nyanyi lagu Hindustan. Itu nak khusyuk tu ya. Ada satu kitab tu ada. Nama kitab Sairus Salikin. Itu macam mana nak khusyuk ada itu ya. Nama kitab Sairus Salikin nama kitab. Itu apa karangan Syekh Abdul Rahman apa nama ada tengah dia. Sairus Salikin ya. Bukan Hidayatul Salikin, Sairus Salikin. Ada satu bab itu macam mana nak khusyuk dalam sembahyang. Apa nak ingat ketika sujud, apa ingat, apa ketika rukuk, apa nak ingat, ketika i'tidal apa nak ingat. Itu. Tapi teorinya lah, praktikalnya payah juga nak ingatnya. Jadi jawab nak khusyuk tu saya tak tahu nak jawabnya. Kerana saya pun tak khusyuk. Tapi sekurang-kurangnya tahu makna dalam sembahyang. Khusyuk tu kita sedar bahawa kita tengah sembahyang atau khusyuk tu. Paling komannya kita sedar bahawa kita tengah sembahyang. Kalau tak sedar, sudah salam je.
Itu mana tak kosong tu. Ini kita sedar setiap waktu, setiap kedudukan kita sedar. Kita nak rukuk, kita sedar kita nak rukuk, kita iktidak, kita sedar kita nak iktidak, kita duduk tahiyat akhir, kita sedar kita nak duduk tahiyat. Itu khusyuk lah tu. Paling common. Kerana kita sembahyang tu cakap bukan bahasa kita. Mana nak khusyuk 100%. Okey, itu yang saya tahu jawab itu bunyi. Lagi? Ambil, ada? Saya nak tanya satu. Kitab usul ni ada tak edisi yang sekarang yang lain yang tidak makhluk-makhluk. Kitab? Kitab usul ni, Mat Semayang. Ada tak? Muniyatul Musalli. Ada? Jawi ada? Rumi ada? Saya sudah habis baru lepas ngajar dia di kampung Muniyatul Musalli. Baru tamat. Minggu sudah baru tamatnya. Di Taman Melayu Jaya. Ada Rumi? Okey, lagi? Tak ada? Ya. Habis? Kami nak buat fotograf. Apa dia? Tanda tangan dah tamat. Ya Allah. Tak apa. Bukan selebriti. Tak kira. Ni dengan ni. Hari simpan ini. Okey. Nyai pun tak erti. Terima kasih Ustaz. Ada juga? Ini Ben. Enggak. Kasih Ustaz. Ada lagi. Kalau Ustaz Azhar Idrus boleh lah. Ini Haji Ibrahim orang tak tahu. Kasih Ustaz. Terima kasih. Kasih Ustaz. Sama-sama. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama